Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Kerajaan Persekutuan memutuskan untuk memberi peruntukan khas sebanyak 600 juta ringgit khusus kepada komuniti perusahaan kecil dan sederhana PKS di Sabah dan Sarawak. Penambahan bagi peruntukan belanjawan 2023 itu telah diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam persidangan Dewan Rakyat baru-baru ini. Menurut beliau, keputusan itu dibuat selepas meneliti keperluan menyokong golongan usahawan dan peniaga seperti yang dibangkit oleh beberapa ahli parlimen dari kedua-dua negeri itu. Katanya peruntukan tersebut akan diagihkan dalam bentuk dana pinjaman mikro dan kemudahan jaminan pinjaman. Pentadbiran kerajaan perpaduan mesti berbuat sesuatu untuk mengurangkan kesenjangan di negeri-negeri Tanah Melayu dan Sabah Sarawak. Dan untuk Sabah Sarawak, saya zahirkan keperluan menyokong golongan usahawan dan peniaga. Dan tambah, oleh itu saya nak tambah. Sukacita diumumkan, kerajaan akan menyediakan peruntukan khusus untuk komuniti PKS Sabah dan Sarawak dalam bentuk dana pinjaman mikro melalui BSN 100 juta ringgit tambahan. Dan kemudahan jaminan pinjaman PKS dari bank sebanyak 500 juta ringgit. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan bahawa jumlah peruntukan yang diberi kepada Sabah dan Sarawak bukan disebabkan kepentingan politik. Menyangkal tomahan sesetengah pihak yang tidak berasas, tegasnya adalah tidak adil sama sekali untuk membandingkan peruntukan Sabah dan Sarawak dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Menurut beliau, kedua-dua negeri tersebut berhak menerima peruntukan khas seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Sudah tidak adil untuk banding Sabah Sarawak. Sabah Sarawak itu masuk bersama Malaysia itu kemudian. Kawasan-kawasan desa itu jauh ketinggalan. Jauh lebih teruk daripada kawasan-kawasan miskin. Ini bukan soal pertimbangan politik. Saya konsisten dalam hal ini. Sempurna pun tahu. Konsisten. Mana kalau kita belanja sini 10 juta, kita kena tambah di Sabah Sarawak 100 juta. Kawasan pedalaman. Jadi janganlah kita gunakan perbandingan bahawa dibagi kepada Sabah dan Sarawak itu begitu tinggi. Keperluan mereka. Sebab itu dalam Malaysia Agreement 1963, Perjanjian Malaysia 1963, itu dimasukkan pemberian khas. Ada, walaupun dipetikai bukan tidak sepatutnya pemberian khas, ini pemberian hak. Tidak mengapa istilahnya. Tapi sebab itu saya tambah pemberian khas untuk angkat kedudukan Sarawak. Dulu kita bagi 16 atau 19 juta satu tahun. Tahun ini kita tambah 300 juta ringgit. Apakah mencukupi? Rakan-rakan dari Sarawak dan Sabah kata memang tidak mencukupi. Saya setuju. Tapi inilah upaya kita untuk menunjukkan bahawa ini benar-benar madani untuk menegakkan keadilan bagi semua. Berita seterusnya, Smart Reader Worldwide Sinan Berhad telah melancarkan cawangan prasekolah barunya Tabika Smart Reader KIS di Taman Desa Ilmu di Kota Semerahan. Cawangan baru itu merupakan salah satu daripada 22 pusat Smart Reader Kit yang ada di Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Gambas hadir menyempurnakan pelancaran tersebut pada Sabtu. Semasa berucap, beliau menyatakan rasa bangga dengan usaha pemilik Smart Reader Kit Taman Desa Ilmu, Sylvia Thomas, yang telah berani menceburi industri franchise pendidikan ini. Menurutnya, usahawan wanita Dayak itu telah menyahut seruan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari, Tun Datuk Abang Openg yang mahu melihat lebih ramai anak Sarawak menceburi bidang franchise seumpama itu. Tambah beliau, manfaat daripada penubuhan cawangan berkenaan sememangnya akan membantu banyak pelajar untuk menguasai bahasa Inggeris dengan baik di samping memperkasakan lagi bidang pendidikan di negeri ini. Selain itu, ujarnya, industri franchise pendidikan juga memainkan peranan penting dalam usaha memulihkan ekonomi Sarawak sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan. Kepaparan di Lawas, projek jambatan baru Bandar Lawas dijangka siap selewat-lewatnya pada bulan Jun 2025. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan yakin dengan keupayaan kontraktor untuk menyiapkan projek ini dalam tempoh tersebut. Setakat ini dalam 4% dah delay sikit. Tapi ini dapat di recover, they will catch up.
mereka mempunyai aset yang cukup, tenaga kerja pun cukup, malahan lebih daripada apa yang sepatutnya dilaksanakan. Menurut beliau, semasa melawat tapak projek itu pada Jumaat, dua penyebab kelewatan projek tersebut adalah penempatan semula, utiliti dan keadaan tanah yang tidak dijangka. Tambah beliau, jambatan tersebut adalah antara rangkaian untuk melengkapkan lebuh raya Pantai Utara dan juga sebahagian daripada projek Sarawak-Sabah Link Road SSLR. Ini akan meningkatkan lagi the efficiency dengan meningkatnya road connectivity yang ada di lawas ini. Dan yang penting ialah ianya akan membuka peluang untuk kita membangunkan dan merancang bagaimana bandar lawas ini dapat dikembangkan. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan turun padang untuk melakukan lawatan ke beberapa tapak projek pembinaan yang sedang giat dilaksanakan di sekitar lawas pada Jumaat. Beliau telah melakukan lawatan ke tapak projek pembinaan Pejabat Pendidikan Daerah Lawas yang baru di kawasan Banting, Lawas. Projek menelan kos sebanyak lebih RM3 juta itu kini telah mencapai kemajuan 82.17% siap dan dijangka siap sepenuhnya pada 30 Jun 2023. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari itu kemudiannya meneruskan perjalanan ke Kampung Ladang Baru untuk melawat pembinaan anjung usahawan yang hampir siap. Dato' Amar Awang Tengah juga telah melakukan lawatan ke tapak projek Recreational Facilities Millennium Park Logan Datu Lawas dan telah diberi talimat mengenai kemajuan pembinaan kawasan tersebut oleh kontraktor yang terlibat. Projek menelan kos lebih RM6 juta itu telah bermula pada 22 April 2022 dan dijangka siap pada 21 April 2023. Beralih dengan perkembangan sukan, seramai 30 petinju remaja mengambil bahagian dalam cabaran Muay Remaja Kuching 2023 yang diadakan di Sting Muay Thai Gym pada Sabtu. Peserta terlibat berusia dari 11 hingga 17 tahun mewakili beberapa kelab sekitar Kuching, Semarahan dan Bau dengan pertarungan memabitkan beberapa kategori berat untuk remaja lelaki dan perempuan. Ia dianjurkan oleh Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS dengan kerjasama Persatuan Muay Thai Kuching dan Sting Muay Thai Gym di mana perlawanan bermula sejak jam 9.30 pagi. Menurut Presiden PMNS Jumaat Ibrahim, cabaran itu merupakan usaha berterusan persatuan untuk mendedahkan kepada peminat sukan Muay Thai remaja mempertengahkan bakat mereka. Pada masa sama, katanya ia menjadi platform untuk PMNS mencungkil bakat-bakat baru yang berpotensi diserapkan dalam skuad pelapis Sarawak. Tambah Jumaat, PMNS akan terus menjalin kerjasama dengan kelab-kelab Muay Thai tempatan di seluruh negeri untuk mengadakan kejohanan-kejohanan pendedahan seperti itu bagi mencungkil bakat-bakat baru. Beliau turut mengucapkan penghargaan kepada pengurusan Sting Muay Thai termasuk Perbadanan Sukan Sarawak dan Majlis Sukan Negeri Sarawak atas kerjasama membolehkan cabaran itu diadakan. Hadiah kepada pemenang disampaikan oleh Presiden Persatuan Muay Thai Kuching, Hasbi Bolhi dan diiringi timbalan Presiden Persatuan Muay Thai Kuching merangkap pemilik Sting Muay Thai dan jurulatih pembangunan Zulkifli Abdul Rahman. Selanjutnya, selepas mencipta nama dalam penjualan produk kesihatan, usahawan wanita Lisna Listiawati kini melebarkan perniagaannya dalam segmen pakaian. Ia menerusi pembukaan butik Udak Lis yang memulakan operasinya secara rasmi di Semarahan pada Sabtu. Menurut Lisna, beliau telah mula berkecimpung dalam perniagaan tersebut sejak 2016 namun bergerak melalui ejen. Namun berkat kesabaran dan usaha tanpa henti, beliau kini boleh berbangga kerana berjaya membuka butik pakaiannya sendiri. Pembukaan kedai itu pada hari 11 hari bulan. Secara resminya, alhamdulillah, sebenarnya kami orang dah bertapak dari 2016 sebenarnya. Tapi kami orang ada ejen kami orang. So kami orang belum ada, mas saya belum ada buka butik. So alhamdulillah baru ada kesampaian hari itu dengan banyak-banyak perjuangan selama itu dari 2016. Alhamdulillah bisa buka butik sendiri apa semua. Dan kami orang beroperasi dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Selainnya kami orang pun banyak berbagai barang-barang import, contohnya dari Dubai,
Malaysia, Vietnam, Indonesia, Korea, ada juga untuk baju-baju di butik Udaklis lah. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual media semasa perasmian butiknya di sini pada Sabtu. Turut hadir dalam perasmian tersebut Ahli Dewan Undangan Negeri Simunjan Auladris yang juga suami kepada Lisna. Menurutnya, butik Udaklis menampilkan kelainan di mana ia turut menawarkan pakaian untuk peminat motosikal besar selain menjual pakaian moden lelaki, wanita dan kanak-kanak. Selain itu, butik itu turut menjual pakaian Muslim dan Muslimah seperti baju Melayu, baju kurung, tudung dan pelbagai lagi. Sebenar pembukaannya juga, butik Udaklis menawarkan potongan harga menarik terhadap pelbagai produknya termasuk pakaian kanak-kanak. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebab Fakta, salam UKAS.